وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepada kita kesempatan ya untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini dalam bilik kuliah kita ini. Bagi sama-sama kita membincangkan tajuk yang kita dah start minggu lepas sikit je ya, kita ulang balik, iaitu Kitabul Adhiyah, maknanya bab ataupun tajuk ataupun topik yang berkaitan dengan korban, ibadat korban, muka surat 80. Kita mula daripada atas tu, muka surat 80. Baik, ini suatu kitab pada menyatakan adhiyah, maknanya korban ya. Bermula adhiyah itu sunat muakkadah, sunnatan muakkadatan, maknanya sunat yang sangat-sangat dituntut ya, sunat yang sangat-sangat dituntut. Maknanya kalau tak buat rugi yang amat. Ada rugi saja, ada rugi yang amat, yang teramat rugi. Sunat muakkadah ini bagi orang haji dan lainnya, maknanya orang yang buat haji dan juga orang yang bukan pergi haji. Dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkan dia. Ya. Maknanya yang berniat nazar untuk korban, maka hukum tadi dia berubah daripada sunat muakkad kepada hukum wajib. Ya, apabila kita berniat ataupun bernazar untuk melaksanakan ibadat korban dengan sebab sesuatu lah ya, kita bernazar. Baik, seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat adhiyah dengan ini. Maknanya dia sebut sesuatu dengan korban, dia buat sesuatu lah, dia niat sesuatu. Saya dah kupas minggu lepas ya. Atau pada hukum nazar, seperti aku jadikan ini adhiyah. Bahkan manakala berkata ia ini adhiyah, jadi wajib dah ia dan haramlah ia makan daripadanya, daripada daging korban tadi kalau dia korban nazar ya. Tetapi tiada jadi wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih, bismillah ya Allah mahadhi adhiyati fataqabbal minni, kerana dikosakkan tabaruk dengan dia, maknanya kosak dia untuk mengambil berkat. Jadi kita baca minggu lepas sampai kat situ ya. Baik, kita sambung. Dan masuklah waktunya, maknanya masuk waktu korban ya. Masuk waktu korban tu bila? Apabila naik matahari nahar, naik matahari hari raya korban, raya haji tu, hari pertama tu, dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Maknanya naik matahari, lepas sembahyang raya 2 rakaat dan khutbah yang ringan keduanya. Jadi untuk khutbah dan sembahyang raya haji, dia punya khutbah biasanya pendek, dia tak sepanjang raya puasa, sebab nak bagi ruang dan peluang untuk kita menyembelih binatang korban.
Sebab tu dia kata agak-agak berlalu masa 2 rakaat sembahyang raya dan 2 khutbah yang ringan kedua-duanya. Ya. Tu dah boleh buat korban. Cuma dia kata tetapi afdal ditakhirkan dia kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kadar segala. Afdal kata dia kita buat melewati ataupun selepas sembahyang raya haji dan khutbah. Jadi hukum asal dia boleh mula tu naik matahari boleh sembelih dah. Kalau matahari naik tu boleh sembelih. Tapi dia kata afdalnya kita buat selepas sembahyang raya dan khutbah. Pakat dah sembelih siapa nak sembahyang pula? Buatnya tuan khotib yang kena sembelih lagi susah. Jadi hukum tu afdal kita buat selepas kita sembahyang raya dan khutbah raya. Baik. Dan dia kata khutbah tu khutbah yang ringan, ya, yang ringan saja. Dan berkekalan lalu masa tersebut daripada naik matahari kadar segala dan berkekalanlah waktunya hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik yang 3. Maknanya 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik. Jadi dia mula 10 raya tu 10, 11, 12, 13 lah, lebih kurang 4 hari lah, campur hari raya pertama tu, ataupun hari tasyrik kita panggil. Jadi waktu-waktu ni waktu yang boleh kita buat korban. Jangan duk pulung buat hari pertama aja, pakat pulung semua hari pertama. Yang kedua tak ada, rugi lah. Jadi ambil, kita jangan, tak apa ya tuan-tuan, jangan duk berebut sangat. Kita ada bagi hari itu cukup. Jadi kelak warga emas ni kita buat raya ketiga. Contoh tahun depan. Kita dah tulis reserve raya ketiga warga emas buat. Barulah nampak tak boring sangat. Ni raya pertama semua kumpul, kedua sunyi, ketiga sunyi. Jadi hak yang makan daging hak pertama tu habis gitulah. Bila kita buat banyak hari, jadi adalah backup boleh simpan, jadi orang boleh makan berterusan. Tu hikmah dia. Ni semua 20 nak buat raya pertama, jenuh nak tukang sembelih, tukang lapar letih. Cuma isu kita di Malaysia ni isunya cuti. Sebab raya haji cuti tak panjang, jadi orang pakat belum buat raya pertama kedua sebab kes cuti tu. Bila dah start kerja nak buat korban, orang bekerja tak ada. Sebab dia konsep gotong royong. Dia bukan jenis pakai tender unit khas, bayar kan, dia jenis gotong royong. Okey, kalau masjid pun ada pekerja dia AJK, tapi ada yang kerja. Jadi maknanya kita di bandar ni susah sikit. Di kampung tak apa, kampung kalau 5 hari dia buat lagi. Okey, tu tempoh dia. Baik. Maka jika dikerjakan dia dahulu, Waalaikumsalam, jika dikerjakan dia dahulu daripada masuk waktunya atau kemudian daripada keluarnya, tiada memadai adhiyahnya. Pi sembelih awal 9 Zulhijjah sembelih dah. Punya semangat, excited, orang tak umum raya hari dia sembelih dah. Maka korban tu kira tak pakai, kira sembelihan biasa. Ataupun dia buat lewat, orang dah habis raya tasyrik semua, dia baru nak buat. Dia kata saya baru dapat lembu, ataupun lembu hak pergi tangkap tu terlepas, cari tak jumpa, lalah raya keempat baru jumpa. Maka dia kata yang buat awal kemudian sehari, awal sehari sebelum ataupun yang lewat selepas, tiada memadai. Maknanya korban tu kira tak valid lah, tak sah. Dia kira sembelihan biasa. Melainkan jika dinazarkan dia dan ditakhirkan sembelihnya hingga keluar waktu, wajib disembelihkan dia kemudian daripada keluar waktunya. Itu lain cerita nah. Kes nazar memang dia nak buat raya ke-3 contohnya, raya yang terakhir tu. Tiba-tiba sebab sesuatu masalah lembu tak jumpa, maka dia boleh buat raya ke-4. Tapi sebab dia nazar, itu dibolehkan walaupun tempoh tu dah habis. Tu dengan sebab sesuatu ya, yang bukan sengaja. Dan tuan-tuan ingat ya, wajib disembelihkan dia kemudian daripada keluar waktunya dan jadi ia qada.
Maknanya yang kita buat yang nazar saja ya. Yang sembelih raya keempat yang dah habis waktu korban, sembelih tu dikira boleh dan dikira qada korban. Bukan dikira korban lagi, qada sebab dia nazar. Bila nazar ni benda wajib, bila tak buat kena qada. Sopa semayang lah. Sopa semayang, sopa puasa. Ibadat dalam Islam ni memang lagu tu. Hak mana hak wajib kena qada kalau kita tertinggal, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Zakat ke, zakat payah sikit lah sebab dia ikut kiraan tahunan tu ya. Puasa kena, semayang kena, dan korban pun serupa juga sebab bila dia nazar tu dikira wajib. Bila wajib ada qadanya ya, maka dikira qada. Dan haram ditakhirkan sembelih adhiyah yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur. Sengaja nak pergi buat, lewat tarikh dia, lewat waktu dia, hukumnya haram. Tak boleh ya. Melainkan kalau ada keuzuran. Sebab dia kata dengan ketiadaan uzur. Baik. Ketiadaan uzur ni macam mana tuan-tuan? Mungkin tukang sembelih tak ada. Mati, raya keempat dia mati. Jadi terpaksa cari. Cari-cari jumpa raya kelima. Tu dikira uzur yang boleh. Raya keempat dia terkorban. Tengah melih lembu dia pergi tendang kepala ke tendang apa, lembu liak. Terjatuh, mati dia asbab lah. Ni uzur-uzur yang ni. Ataupun lembu tu hilang. Cari baru jumpa. Niat nak korban juga. Maka itu keuzuran yang dibenarkan. Sebab tu kena tambah elok-elok. Ya, lembu ni diliak ni payah. Baik. Bermula yang sah dibuat adhiyah, yang buat korban tu ya, unta. Tu kategori ya. Hak pertama sekali yang utama dan pertama dan diutamakan ialah unta. Ni yang Nabi sebut dah sebab kata tanah haram ya. Sebab tu dia khas untuk orang buat haji. Duit banyak kita korbankan unta. Dan lembu. Kategori kedua. Bagi yang bukan tanah haram tu lembu lah. Dan kerbau ya. Dan kibas. Tu turutan tu. Atau kambing. Iaitu benda yang sah dibuat korban. Maknanya satunya unta, 2 lembu, 3 kerbau, 4 kibas, 5 kambing. Mana 5 jenis ialah binatang ya. Keldai boleh tak? Keldai tak boleh. Sebab dia yang Nabi sebut ni yang al-an'am, yang 4 kaki. Ya, binatang yang 4 kaki yang memang jenis haiwan yang boleh dimakan. Tak boleh. Dia tak masuk. Ikut yang dia serupa kita makan ni lah. Kalau nak kita makan ayam kan, ayam ni kita kata semua kita kalau ikut kita faham ayam biasa tau. Di Turki kita makan ayam Belanda. Hak besar tu. Kena satu paha, pecah perut tu. Orang Melayu. Dia serupa tu lah. Ada benda yang umum ataupun ma'ruf dimakan oleh masyarakat setempat. Jadi yang Nabi sebut ni Islam letakkan yang biasa semua orang boleh makan. Tak ada pengecualian lah. Maknanya Cik Minah boleh makan, Pak Abu boleh makan, John Travolta boleh makan. Dia semua boleh makan. Dia kira macam tu. Semua boleh makan. Dia tak pelik baik. Baik. Okey, baik. Maka syarat sah korban adhiyah hendak ada ia daripada binatang yang tersebut. Binatang lain tak sah. Nak korban boleh tapi tak sah. Kira sembelihan je lah ya. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipadakan dengan menumpahkan darah jua. Dan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun.
seperti barang yang berkata oleh Maidani dan Syekh bagi Syekhul Al-Bajuri menyuruh taklid akan dia, dan ia kiaskan atas adhiyah itu aqiqah, dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak bahawa memperbuat aqiqah dengan ayam jantan atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, yang ni maka hasil daripada korban inilah para ulama meletakkan konsep akikah. Bila nak sebut akikah, maka sembelihan bagi akikah dia punya ranking rendah sikitlah binatang tadi. Maka memadai ayam pun boleh, itik pun boleh. Dah, ni akikah bagi ringan-ringan. Ni pandangan, satu pandangan. Tuan-tuan yang kita mengaji ni pandangan muktamad yang banyak, muktamad. Yang ditulis kat sini satu kaul daripada pandangan-pandangan. Maknanya boleh cuma dikiaskan dengan akikah. Dia tak kata korban lah. Yang sah tadi 5 tadi, unta, lembu, kerbau, kambing dan kibas ataupun biri-biri, ya. Baik. Maka yang afdalnya, cerita akikah kita akan cerita lepas ni, ya. Dia lepas korban baru tajuk akikah. Maka yang afdalnya unta, kemudian lembu, kemudian kibas atau kambing, dan 7 kibas terlebih afdal daripada 1 unta. Tuan-tuan, fadilat ni. 7 ekor kibas kita buat korban, dia lebih daripada seekor unta. Berapa satu unta tu? 7 bahagian. Tapi dari segi kos saya tak pastilah. Maknanya kalau kambing tu mungkin 1000 kot, no? Ada 900, 1000, 7 ekor, lebih kurang jugalah harga. Lebih kurang. Cuma nak pahala, kita boleh fikirlah kalau kelak program lepas ni, daripada kita beli lembu, kita bakat-bakat beli 7 ekor kambing, 7 bahagian. Pasal orang pun boring kan nak makan daging lembu kan. Ada orang minat daging kambing. Pelbagaikan. Dah kita mengaji hari ni, hukumnya kata afdal 7 ekor. Cuma kos tu lebih sikit lah, dia mahal sikit. Satu bahagian lembu berbanding dengan 1 ekor kambing, mana satu? Yang ni buat 1 ekor dengan 7 ekor. Tak, dia memanglah seekor lembu tu bagi 7. Kira umpamanya satu bahagian tu 1 ekor kambing lah. Cuma nisbah fizikal dia lebih afdal kita 7 ekor kambing kita beli, kita buat korban, berbanding kita korban seekor lembu. Satu bahagian kita ambil 7 bahagian kita punya. Tapi isu di sini dalam konteks Malaysia ialah di sudut kos. Kos kambing lebih mahal daripada kos lembu seekor. Lembu beli 5-6,000. Kalau kambing tadi, kalau 900, 9 kali 7 8,400. Demam tak kebah kau kalau orang tak ada duit tu. Dia macam tu. Dia cuma afdal hukumnya. Dah lembu banyak, lembu lah. Tapi lah kambing dah banyak diternak. Kalau kambing harga boleh rendah, cukup syarat umur, kita buatlah kambing, tak ada masalah. Yang mana dia yang ditawarkan lah. Dia bukan isu ni yang kalau kita tak nak pening kepala lembu tadi, sebab prosesnya senang. Seekor kali sembelih sekali buat. Kalau kambing 7 nak kena 7 kali sembelih. Mana boleh pakai sembelih sekali pakai alien okey, tak boleh. Semua hidup. Maka kena sembelih semua. Jadi proses melapah ambil masa. Di sudut itulah payah tapi afdal. Jadi orang nak ringkas dalam konteks kita hari ni. Jangan pening-pening nah. Relax. Dan memadai pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang jikalau bersalah-salahan kosak sekaliannya sekalipun. Seekor lembu boleh ambil 7 orang walaupun niat tak sama. Cerita lagu ni dia kata seperti setengahnya kosak korban dan setengahnya akikah. Setengahnya pula kosak hendak makan daging saja. Dan setengahnya kerana hendak menjualkan dia.
Dan jikalau salah seorang daripada mereka itu kafir zimmi sekalipun, tiada memberi mudarat pada barang yang dikosokkan dia oleh yang lainnya. Faham lagu ni nah? Jadi sekok lembu tu kita boleh buat 7 bahagian oleh 7 orang lah. Jadi kalau 4 orang niat korban, lagi 2 orang tu niat nak buat akikah, seorang ni tak niat apa-apa, aku nak makan daging nak buat kenduri gitu lah. Hukumnya sah, tak ada masalah, dia tak ganggu niat orang lain sebab bahagian tu kita punya. Sebab ada orang buat sempena macam tu, kebetulan cucu dia baru beranak kan, raya mungkin 29 ke 28 Zulkaidah cucu dia beranak, anak dia beranak dapat cucu beranak pada tua sangat pula dah nampak tua sangat tak? Jadi anak dia ke menantu dia beranak dapat cucu baru. Jadi bila cucu ni dia akikah ni kita elok buat hari ke-7. Maka dia pun bincang-bincang dengan atuk dia ni, kita buat akikah kat cucu kita lah, raya haji yang ketiga. Jadi kita ambil anak jantan, ambil 2 bahagian, ambil 2 bahagian lembu waktu korban tu, kita niat akikah, tak apa, tak ada masalah, dapat pahala akikah. Niat korban dapat pahala korban. Gitu. Jadi jangan pening jangan pening. Kok nanti kata tak boleh ni korban-korban je, engkau beli cari lain. Jenuh lah kau tu. Dia pun nak menumpang sekali. Saya pernah buat juga, anak saya lahir dulu saya buat. Ya, kebetulan dah time dah. Sebab kita nak kejar juga kelebihan dan fadilat akikah tadi, hari ke-7 kelahiran atau sehingga sebelum balik. Jadi kita nak buat akikah, dah kebetulan adik-adik pakat kumpul semua raya, kan elok lagu tu kan. Cuma dia dah beza lah sudut agihan daging apa semua tu. Kafir ada 2, satu kafir zimmi, yang kedua kafir harbi. Kafir zimmi ni orang kafir yang berada dalam negara Islam dan menurut undang-undang Islam di dalam negara tersebut, dan dia taat kepada pemerintah, tidak melawan, tidak engkar dan tidak kufur dengan pemerintah. Kalau kafir harbi, kafir yang ada dalam negara tapi memberontak melawan kerajaan Islam, maka orang ni dia panggil kafir harbi, wajib kita perangi. Cuma konteks Malaysia ni ada banyak pandangan lah tentang apa yang berlaku situasi sekarang ni, banyak pandangan sebab mereka dah mula kacau Islam, menggugat syiar Islam sebagainya. Tu mungkin beberapa pandangan kena lihat balik lah ya. Cuma secara umumnya begitu. Jadi yang zimmi ni walaupun dia nak join sekali, dia saja nak makan daging ya, dia nak ambil, gua nak 1 bahagian, macam mana pun gua nak 1 bahagian, tapi gua tak boleh korban, tak boleh akikah, nak makan daging saja. Boleh, dia bayar mungkin 3-400 1 bahagian, dia ambil. Ataupun nak seorang dia tak mau apa, dia kan nak berniaga, dia kan jual daging dia ambil 1 bahagian, dia nak berniaga daging. Ni hak penjual daging dia beli, dia nak jual, dia ambil bahagian dia pergi jual. Tapi nampak sangat orang tengah duk korban, kita kira nak berniaga daging payah orang lagu tu. Ni hak nampak berniaga, mungkin dia dalam perut ni berniaga, beranak berniaga. Jadi sampai ke korban pun nak berniaga juga. Ada orang macam tu ya. Jadi hukumnya boleh tak ada masalah. Antara sekiranya dan memadai pada kibas atau kambing seorang jua, sekok seorang ya, maka 1 kibas seorang afdal daripada bersekutu 7 orang pada 1 unta. Jadi maknanya kalau mampu kita beli sekok kambing seorang lagi baguslah ya. Baik. Dan disyaratkan pada unta, tadi dah bicara binatang clear dah nah. Sekarang nak tengok syarat unta pula. Ada syarat juga pada unta ni rupanya. Kata dia umurnya 5 tahun masuk kepada 6. Tu syarat nak sembelih unta. 5 tahun nak masuk 6 tahun baru boleh buat korban. Dan pada lembu dan kerbau dan kambing umurnya 2 tahun masuk kepada tahun ketiga. Tu kambing dengan lembu. 2 tahun nak masuk 3 tahun layak dah dibuat korban dan ke atas lah. Dan pada kibas umurnya setahun atau bersalin 2 gigi hadapannya jika tiada sampai umurnya setahun sekalipun. Syarat kitab ni dia detail tuan-tuan.
Sebab kategori binatang tadi yang paling mudah syarat dia ialah kibas. Jadi kibas ni nak tunggu setahun lebih, kadang-kadang mungkin lambat, tiba-tiba gigi tu dia bersalin. Daripada kecil ada gigi, tiba-tiba tukar gigi baru. Macam kita gigi susu lah kan. Walaupun tak cukup setahun tapi gigi dah bertukar, maka boleh dibuat korban. Sebab kibas ni dia jenis cepat besar. Umur muda tapi badan nampak besar. Jadi tak nampak, kita katakan tak makan usia. Itu kibas ya. Baik. Disyaratkan dan jika tidak sampai umurnya setahun sekalipun, tetapi disyaratkan bersalinnya kemudian daripada 6 bulan, maka memadai segala binatang yang tersebut itu, jantannya dan khunsanya dan yang betinanya. Maknanya tak kira lah sama ada kambing jantan ke kambing betina, kambing pondan, boleh. Dah khunsa tu yang ada 2 alat kemaluan. Itu bahasa, itu senang faham. Binatang pun mungkin ada kot. Tidak kitab tulis. Kalau manusia ada, mungkin binatang ada. LGBT cuma LGBT ni dia tak nampak khunsa tu, dia banyak jantan jadi betina hak lagu tu, yang banyaknya tu. Dia tulen jantan, cuma watak bentuk badan, watak suara semua tu betina. Ni yang kita tak syarak tak bagi ni hak kaum Nabi Lut ni. Jaga Malaysia banyak ni takut kena bala pula ni. Baik. Orang nak menikah pun pening lah ni tuan-tuan. Confused. Duk teka. Tengok watak semua. Okey dah. Tengok kencing masuk tanah jantan. Sudah. Jadi banyak masalah hari ni kes-kes macam ni. Saya ada seorang kawan kan. Dia bentuk ni tapi kita train dia. Dia tak join geng-geng tu. Dia hidup dia berniaga dia, pakai jubah. Cuma suara-suara macam ni tapi watak lelaki. Kami train, tarik dia tu kira sampai sekarang saya duk jaga dia tu. Semayangnya. Tentuan kalau kita boleh jaga orang macam ni bagus, tapi nak jaga ramai kan. Saya boleh jaga seorang pun jadilah. Tarik kadang main rumah, sembang, minum kopi. Kira dia ada rakan pembimbing yang kita kawal dia boleh terjebak dengan geng-geng tu. Jadi dia pakai lelaki semua, dia pakai jubah, pakai kepiah semua. Cuma cara berjalan, cara bercakap tu dia seorang macam belah sana lah. Tapi pergerakan tu kita pantau. Alhamdulillah hingga hari ni terkawal. Jadi kalau kita berperanan macam tu setiap orang kan, insyaAllah kita dapat menyelamatkan daripada kita duk kutuk dia orang. Haduk berlaku lah ni banyak kutuk. Kutuk ni memang boleh kutuk je lah kan. Cuba kita cari jalan untuk tarik mereka supaya tak join dalam grup-grup mereka ni, berasingan, buat kerja sendiri kan. Kalau boleh kita main peranan gitu, saya rasa kalau semua rakyat Malaysia main peranan, mungkin benda tak wujud. Kita dapat elakkan isunya peranan kita ni. Kalau kat saya seorang, saya pun tak dan dapat jaga seorang pun jadilah tu pun. Jadi sebab benda ni perlukan pengorbanan masa, bukan senang baik. Tu bunga hak tuan-tuan nampak kedai saya tu, dia buat lah tu bunga tu. Bunga kat kedai saya tu kan, saya pun nak pergi kedai saya tu, bunga orkid semua tu, dia buat lah tu. Dia minat hal lah gitu, cantik. Kita bagi dia kreativiti supaya dia tak terjebak. Dia buat bunga, dia berniaga. Kaya lah ni tu. Terima tak? Nak kahwin ke mana ada orang lagu tu, siapa nak? Dia nak kau, orang tak mau. Dia nak sulung. Adik dia ramai. Laki lah. Tapi laki dah lembut gitu, dia nak menikah, siapa nak darah dengan dia? Kecuali mungkin yang mau dengan dia lah kan. Wallahualam, bila duit banyak ni mungkin boleh jadi orang nak. Pasal duit banyak. Lah pergi kerabi, buat keluarga dia pergi kerabi. Baik. Dan disyaratkan bahawa tiada ada aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Baik, syarat kedua, hak tadi cerita umum. Yang kedua, pada binatang tadi tidak ada aib, maknanya kecacatan pada binatang yang kita nak buat korban. Baik, maka tiada memadai yang tiada bertelinga.
lembu telinga hilang buat korban, dia kata tak boleh. Kambing telinga sepek sebelah pun tak boleh. Ni kira aib pada binatang tadi ya, kekurangan ya. Dan yang terpotongan jika sedikit daripadanya, telinga ada tapi terpotong sikit pun kira tak boleh, tak memadai ya. Sekalipun dan yang terpotong ekornya, ekor tu terpotong sikit, tak apa, lebih cantas ekor dia kata tak tahu, terpotong sikit pun tak boleh, tak memadai untuk buat korban. Dia kira aib, dia kira kekurangan, dia kira cacat. Atau lidahnya, lidah kena terpotong sikit, tak tahu pasal apa, siapa potong, kita pun tak tahu. Contoh. Dan yang gila, saya tak nak jumpa lah. Tak tahu, saya tak nak jumpa binatang gila ni, tak tahu lah. Tapi dalam kitab tulis lah. Wallahualam, sebab binatang memang Allah tak bagi akal. Akal mana ada? Dia ada otak, tapi ada sifat-sifat penyayang pada anak-anak. Hak tu yang sifat lumrah pada, kalau lembu betina pada anaknya kan, dia begitu. Tapi tak tahulah kalau ada hak yang kita katakan, kan ada tuan-tuan dengar kat depa kata penyakit lembu gila, kan ada kan. Maka mungkin yang ni kot maksudnya, tak boleh buat korban lembu gila. Takut makan daging jadi gila habis. Makan daging jadi gila habis. Tu tak boleh tu. Penyakit kuku dan mulut. Ya. Dia kata sini ya, dan yang gila yang tiada makan rumput jadi kurus, kurang dagingnya. Maknanya dia kata gila tadi, dia tambah lagi ayat, gila yang memang tak makan rumput. Itu dia makan apa? Mungkin lembu ni gila, dia suka makan plastik, muka makan kasut, botol mineral water. Kita pun tengok pelik kan, dia ni pelepon lembu ni duk kerja makan plastik, rumput tak mau. Orang tak rumput dia tak mau, confirm dia gila. Ni cerita lembu gila Tak betul. Bila seseorang itu dia bertabiat di luar tabiat asasnya atau tabiat normalnya, maka sesuatu sedang berlaku pada otak dia. Macam manusia kita lah kan, gila kan. Kita makan nasi, dia makan pasiak, dia kerja makan pasiak kan gila tu. Jadi itu manusia lah, dari sudut akalnya tak waras. Maka binatang mungkin begitu. Jadi syarak kata yang gila tak boleh buat korban, yang kurus tak boleh buat korban sebab kurang daging, kata dia. Dah agih macam mana, korban kan nak agih daging. Jadi bila korban agih tulang saja, siapa nak? Jadi lembu yang gemuk-gemuk ya. Dan yang berkudil jika sedikit sekalipun. Kudis maknanya lembu tu ada penyakit kudil buta ke, penyakit eczema ke apa kan, kalau kita manusia lah. Maknanya lembu ni tak boleh dibuat korban ya, sebab dikira aib pada binatang tadi. Jika sedikit sekalipun kerana binasa dagingnya. Nampak ya, cacat sikit tak boleh sebab mengurangkan daging dia. Dan yang baharu beranak kerana jahat dagingnya. Dia gini, kita tengok lembu mengandung badan besar tak? Besar kan? Tiba-tiba kita pergi booking nak buat korban. Sebelum korban dia beranak, kurus ya. Tu kata jahat daging. Maknanya kita ditipu oleh body tadi. Tuan-tuan jangan baca daging jahat, tak nak faham macam mana daging jahat ni. Maknanya dari sudut pemahaman kita,
fizikalnya pada asal gemuk sebab mengandung. Tiba-tiba nak korban dia pergi beranak, jadi kurus lah, daging kurang, tu dia kata daging jahat lah. Maka sebab itu ramai yang korban, kita korban daging jantan. Lembu jantan memang confirm tak beranak punya. Sebab tu tak ada masalah. Okey, tu makna jahat dagingnya. Dan yang sangat kurus sangat, mungkin lembu ni ada penyakit TB ke apa, kita tak tahu kan. Macam-macam penyakit ada. Manusia pun banyak penyakit, binatang lain lagi banyak, sebab mereka tak makan rumput dah, dia pakai dedak. Bila dedak proses ni, banyak masalah akan berlaku pada binatang tadi. Okey. Dan yang buta sebelah, fizikal cantik, telinga clear, lebar elok, macam telinga gajah lagi, lebar, tapi buta mata sebelah, tak boleh dikira cacat ya. Yang nyata butanya dan yang buta kedua-duanya lagi dah tak boleh. Dan yang nyata sakitnya, maknanya doktor haiwan sahkan lembu ni memang ada penyakit. Tak tahulah penyakit apa kan, doktor haiwan dia tahulah. Doktor manusia tak tahu. Ni hanya doktor haiwan dia tahu lembu ni sakit apa. Saya ada seorang profesor, rakan saya, Profesor Dr. Abdul Aziz Syahari. Tuan-tuan, dia ni pakar lembu, PhD dia bidang lembu. Dia buat kajian, tuan-tuan, dia boleh tahu pasal apa lembu malam-malam duduk tidur, dia kibas ekor sap kanan, sap kiri. Dia boleh kaji pada tahap tu. Kira dia duduk dengan lembu, dia tengok, ni orang profesor ni, ada doktor-doktor ni tuan-tuan, rupanya dia buat kajian, ada tujuan lembu kibas kanan 3 kali, kiri 2 kali, dia ada tu, dia punya bilangannya tu. Jadi waktu dia kibas tu, biasanya kita duk faham normal, dia halau nyamuk. Rupanya dia masa dia kibas tu, dia duk ngap, dia nak pergi hadam pokok dia, dia pak. Rupanya lagu tu cerita dia, kita duk faham halau nyamuk. Lepas tu dia fikir kali kedua, kalau nyamuk tak ada pun dia kibas juga. Mereka buat kajian pada tahap tu tuan-tuan. Ni orang hak mengaji, dia kaji binatang, dia tahu habis. Masih ada, sangat rapat dengan saya. Jadi itu sebab bila saya ajak tuan-tuan dulu, bila kita bangun istinja, kita bangun buang air besar kan, kita urutkan. Antara caranya tu, saya dapat ilmu daripada sini. Yang biasa tengok binatang, kenapa dia pukul, dia pap kiri, pap kanan, supaya pencernaan tu berlaku dengan sempurna. Sebab kan ususnya panjang, lembu macam usus kita lah, makan rumput kan. Dia cerna gitu. Baru saya nampak ada hikmah dia duduk kibas, rupanya yang buat kibas saja tu. Kita duduk kira halau nyamuk. Rupanya kawan ada hikmah. Ni ilmu tuan-tuan. Bila orang tu buat kajian, dia tengok bertahun tuan-tuan duduk, dia bukan duduk sehari dua dengan lembu. PhD nak siap. Bayangkan kalau jenis bahagian ni. Sebab itu walaupun dia sekarang umur 70 lebih, kepakarannya masih dipakai oleh pihak UPM, sehingga dikontrakkan dia. Dia orang tak pergi dia pencen, tak pergi dia berhenti, pencen dah. Kira jadi sekarang ni macam profesor jemputan lah. Sebab kepakaran tu susah. Tak ada orang sanggup duduk dengan lembu. Mana ada nak duduk tidur dengan lembu kan, nak tengok, nak memandang 24 jam lembu tadi dengan videonya, dengan cara bukan senang. Ni cerita. Baik. Jika hasil tempangnya sebab mana tadi? Nyata sakitnya dan yang sangat tempang. Okey. Tempang ni jalan tak betul itulah ya. Jika hasil tempangnya sebab dibarangkan dia kerana dibarang ke tu? Dibaring, sorry. Jika hasil tempangnya sebab dibaringkan dia kerana hendak sembelih atau umpamanya sekalipun. Sebab tu kena buat elok-elok lembu tadi. Dan tiada membadai yang bunting seperti barang yang tersebut, kita dah cerita sebelum ni di dalam majmuk, ialah
yang muktamadnya kerana kurang dagingnya. Khilaf bagi Ibnu Arafah, dipadakan dengan yang bunting maka segala aib ini tiada memadai pada adhiyah. Ada seorang pendapat ulama kata bolehlah lembu bunting pun boleh buat korban, tapi dia punya pandangan lah seorang, ya. Maka segala aib ini tiada memadai pada adhiyah. Mana aib tadi telah menyebabkan korban tadi tak puan nak cantik, tidak diterima, kerana kata catatan, selama tiada ia bernazar dengan binatang yang sudah ada aibnya. Kecuali kalau kes orang yang bernazar memang nak sembelih binatang yang sudah ada aib, maka jika berkata ia bagi Allah atasku bahawa aku perbuat adhiyah dengan kambing, ini dah baca jawi baru dah, ya. Dengan kambing ini atau ini adhiyah, atau aku jadikan kambing ini adhiyah padahal buta, sakit atau barang sebagainya daripada segala aib yang tersebut, atau yang belum sampai umurnya, nescaya memadalah ia dan wajib disembelihkan dia. Dia kategori berbeza. Kalau kita bernazar nak sembelih kambing, tiba-tiba kita kata aku nak bernazar nak sembelih kambing ni dengan sebab suatu, tiba-tiba berlaku kecacatan pada kambing tadi sebelum korban, sebelum ibadat korban, maka hukumnya wajib juga dia kena sembelih kambing tadi walaupun cacat, sebab dia dah bernazar. Sebab ni hukum wajib. Yang tadi kita bicara soal sunat, ya, soal hukum sunat. Itu maksudnya ya. Sebab dia dah bernazar. Dan memadai diperbuat adhiyah dengan yang tiada bertanduk. Jadi kalau tanduk tak ada tu diterima. Yang kita cerita tadi isu yang ada daging, ya, maknanya telinga tak ada, mata buta sebelah, kaki tempang sebagainya, yang melibatkan ada unsur-unsur daging di situ, itu tak boleh. Yang dia kata boleh sini, boleh yang tanduk tak ada, tak apa. Sebab belum ada sejarah manusia makan tanduk kambing atau tanduk lembu. Biasa mereka buat apa? Mereka potong hias kat dinding apa tu kan. Okey. Tu tanduk. Dan yang patahnya, tanduk ada tapi patah, boleh buat korban sebab dia bukan kawasan daging, ya. Boleh buat korban. Dan yang terbelah telinga boleh buat. Dan yang tebuknya boleh. Kan dia pada tebuk telinga lembu kan, letak tanda kan, tu tak apa, tu boleh. Jika tiada hilang sesuatu daripadanya, asalkan dia tak hilang telinga tu lah. Kalau tebuk hilang telinga tak boleh lah. Ni dia petak gitu, ya kan, dia kepit gitu, tu tak apa, tak ada masalah. Dan yang tiada berekor boleh. Yang tak boleh tadi ekor ada tapi dipotong, pendek tak boleh. Yang ni memang lahir-lahir ekor, ekor tak ada ataupun pendek sangat ke apa kan, yang tu boleh. Dan tiada benda nak baca tu, berambang susunya. Ni bahasa lama betul ni, saya tak tahu ni. Saya baca tadi saya tak faham. Ambang susu ni benda ambing, rumi ambing, ambang susu. Tak tahu no, siapa yang kok lah, siapa yang pernah dengar perkataan ambang susu ni lagu mana? Yang kita dah tahu bengkak susu, tahu lah tu kan. Ni tak ada susu kalau lembu jantan, ni mungkin lembu betina kot, no? Ataupun mungkin maksudnya lembu betina mandui kot, dia tak beranak, tak ada susu. Amal susu, tak ada susu lah, tak keluar susu, no? Okey. Dan yang tiada bergigi, ni lembu pencen kot, lembu tua dah ni. Kalau ayam pencen lah, ya. Dan yang patah setengah daripada giginya, ni hak boleh, ya. Ini tak ada masalah nak buat korban. Patah gigi tak apa, gigi ada juga, cuma patah je lah.
dan yang tiada zakarnya kerana tiada dimakan akan dia. Tak ada kemaluan zakat tadi, lembu jantan tak ada masalah. Kerana tiada dimakan akan dia, sebab orang tak makan benda tu. Orang duk makan ekor lembu. Kalau ekor tu dia buat sup bukan main. Ataupun gearbox. Dan yang dikhasikan dua bijinya kerana bertambah dagingnya, ataupun yang lembu dia buat kasih lah. Yang depa ni dekat dia punya kemaluan tu kan, yang kasih lembu tu, yang tu boleh, tak ada masalah, kerana bertambah dagingnya. Okey, tambih ni peringatan. Harus dikasihkan binatang yang dimakan pada ketika kecilnya, dan haram dikasihkan binatang yang tiada dimakankan dia. Maknanya kita nak kasih binatang ni, kalau kes korban ni, binatang yang dimakan ketika kecil. Mana kita kasihkan binatang yang dimakan tu pada ketika kecilnya, bukan makan binatang kecil. Waktu kecil tu kalau setengah orang dikasihkan binatang tadi supaya dia gemuk besar sebagainya lah. Dan haram dikasihkan binatang yang tiada dimakankan dia. Itu tak boleh. Apa yang berlaku sekarang ni, ramai orang kasih kucing kan, dia buat. Ikut hukum ni tak boleh tuan, sebab dia boleh buat binatang yang kita makan je. Ya. Dia kedua hukum ni haram ni. Haram dikasihkan binatang yang tiada makan. Mungkin ada pandangan ulama yang lain lah, maknanya hukum fiqh kan berubah-ubah. Jadi mungkin guna rujuk fatwa yang muasarah yang diputuskan oleh pihak mufti. Dan disyaratkan lagi niat pada ketika sembelihnya itu, maka jika ia wakilkan seorang dengan sembelih, maka hendaklah ia berniat tak kala diberi kepada wakilnya barang yang hendak diadhiyahkan dengan dia. Jadi kita bukan semua 7 bahagian 7 orang nak sembelih, seorang je yang sembelih. Maka yang kita ni, kita akan niat wakilkan, dengan ini aku wakilkan kepada tuan siapa-siapa lah untuk menyembelihkan binatang korban bagi pihak aku, ataupun sebahagian, berapa bahagian kita punya. Kita kena niat gitu tuan-tuan. Kalau boleh kita lafaz tu sebut kepada si penyembelih atau badan-badan tentulah. Macam kami buat di luar negara tu, kita ada jawatan kuasa yang ni, so kita wakilkan kepada jawatan kuasa yang akan buat penyembelihan tersebut di luar negara. Ya, kita niat. Yang penting niat ya, tu syarat ya. Ya. Macam mana? Boleh. Yang penting lafaz tu kena ada. Kadang-kadang kita keluar negara sebayang kan, okey. Kita biasa sekarang ni kita ada WhatsApp semua, taip je. Saya baru ni tak taip, kita telefon terus. Kita akad dia. Kami nak bagi lengkap kan, kita tak ada taip lah. Telefon, okey ustaz, kita pun sebutlah lafaz tu. Saya wakilkan kepada pihak Rusia Yayasan Amal Malaysia untuk menyembelihkan binatang korban bagi pihak saya sebanyak 2 ekor. Contoh yang saya buat baru ni di Uganda tu. Jadi kita wakilkan begitu. So dia wakil sana terima, okey kami terima. Selesai. So urusan penyembelihan semua di sana lah, mereka akan pergi buat di sana lah. Ya, begitu. Baik. Maka jika ia wakilkan seseorang dengan sembelih, maka hendaklah ia berniat tak kala diberi kepada wakilnya barang yang hendak diadhiyahkan dengan dia. Jikalau tiada diketahui oleh wakil keadaannya adhiyah sekalipun, maknanya wakil ni pun dia tak tengok lagi lembu lagu mana, tapi dia terima, tak ada masalah. Maksudnya memang confirm nak sembelih lembu lah. Dia tak perlu tengok lembu tu, kerana lembu tu tak sampai lagi pun. Ya. Atau ia berniat pada ketika sembelihnya pun boleh, nampak ketika depan mata. Dan harus baginya ia serahkan niat bagi muslim yang mumayyiz, sama ada ia wakil pada sembelih atau lainnya, melainkan pada yang ditakyinkan baginya dengan nazar. Tiada disyaratkan niat baginya. Okey, yang nazar tu memang confirm sebab dia niat sendiri. Yang kena korban ni lah yang kita kena wakilkan kepada si tukang penyembelih untuk melaksanakan ibadat korban bagi pihak diri kita. Baik, sikit lagi Dan haram ia makan sesuatu daripada adhiyahnya yang dinazarkan dia. Yang ini kita dah baca tadi
Okey. Cuma persoalan kedua ni demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkahnya. Yang ni agak mengelirukan, kerana yang haram tu memang dia tak boleh. Tapi dia kata seni hukum, demikian lagi segala orang yang wajib atasnya. Maknanya, katalah Tuan Haji Safari kita ni niat bernazar, aku kalau menantu aku ni dapat cucu perempuan, sebab dia menantu semua lelaki-lelaki, tak pernah ada perempuan. Contoh dia niat kata, kalau menantu ku hak beranak ni perempuan, jadi kita nak, dia sembang bini dia lah, atuk sama-sama atuk atuk dengan nek ni, jadi kita korbankan seekor lembu no. Niat nazar, kemudian memang tok beranak betul dia dapat perempuan, lalu kena sembelih, maka dia tak boleh makan, bini tak boleh makan, yang dia nafkahkan anak yang dia nafkahkan pun tak boleh dimakan. Gitu ya. Ni cerita melibatkan bila kita niat secara berjamaah, laki bini ataupun kita seorang tapi kita ada tanggungjawab, yang tu demikian lagi, tu maksudnya orang yang bawah kita lah. Jadi elok semua benda tu kita sedekahkan. Jadi dia mudah nak ni, kita buat 2 ekor lembu, sekor lagi kita niat nazar tadi selesai, kita beli sekor lagi, kita buat sembelihan. Korban hak ni boleh makan lah, sebab ni kita tak niat yang ni, yang kita nazar tadi yang tak boleh makan. Yang tu je pun kalau nak makan jugalah. Kadang-kadang kita tak makan hak ni, hak orang sedekah kita pun banyak, makan hak tu lah. Takkan nak makan sekor lembu tak habis. Tak habis. Baik. Bahkan wajib ia bersedekah. Daging semua tadi lagi bahasa apa pula tuan-tuan? Matah dengan sekaliannya hingga kulitnya. Okey, betul. Tuan-tuan, daging korban kita kena sedekah mentah-mentah. Akikah kena masak. Tu beza dia. Dia korban ni elok kita bagi mentah-mentah, sebab tu orang duk timbang-timbang bagi kan. Cuma lebihan sedikit tu kita buat masak-masak untuk bakat-bakat makan, tukang-tukang sembelih, tukang lapah semua tu. Memang daging korban afdal kita bagi secara mentah-mentah. Jadi ikutlah orang tu nak buat apa pun. Dan kulitnya dan tindakan tanduknya, maka apabila ia makan sesuatu daripadanya, wajib digantikan dia. Hak nazar tadi dia makan juga, dia tak boleh tahan, dia tengok daging paha harimau dia geram. Daging apa? Bukan paha harimau, dia panggil apa yang sedap tu? Harimau menangis, kan? Betul? Jadi hukum dia, yang nazar tadi dia makan, dia kena ganti balik. Wajib digantikan dia. Demikian lagi jika ia memperbuat adhiyah bagi orang lain atau adhiyahnya, dan murtad ia, tiada harus ia makan sesuatu daripada yang tersebut. Kita habis kat situ nah. Jadi daging korban dengan akikah ni tak sama. Jadi yang niat sama tadi, yang niat akikah tu dia buat masak lah. Hak niat korban, daging korban tu kita agihkan secara mentah-mentah kepada kawasan kampung kita. Okey, korban ni boleh bagi kat semua orang ya. Orang kaya boleh dapat, orang miskin boleh dapat, dia boleh korban. Akikah pula masak. Dia konsep dia akikah ni, kalau ikut betul-betul tuan-tuan, kita masak-masak, kita bagi kepada jiran kita semangkuk. Itu cara dia. Bukan pergi main rumah. Tapi masalahnya kalau kita bagi mangkuk dengan mangkuk tak balik kat kita. Maka kita buat kaedah, panggil orang main rumah kita hidang. Dia asal hukum macam tu tuan. Asal kaedah begitu. Hukum asal gitu. Masalahnya biasalah kan. Sebab tu lah ada mangkuk plastik, tak bagi pun tuan rumah tak kata apa. Dulu mangkuk kaca mau 40 biji rumah, jahanam 40 tak balik-balik. Jadi panggil mai rumah kita. Okey, jadi kita berhenti di situ.
dan sunat. Main pen sana, saya tahu pen ni nak tanda Ustaz. Main sana 30 Ibran. Baik, InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita, perbincangan kita pada pagi ini dapat manfaatnya sikit sebanyak tentang ilmu korban. Ilmu korban, dia panjang lagi cerita korban ni, kita akan sambung lagi. Selepas tajuk korban, kita belajar pula akikah, lepas tu tentang pemakanan halal haram, lepas tu tajuk jual beli, banyak lagi ya. Sampai tajuk barang-barang yang kita jumpa, harta korun sebagainya, panjang ni, sampai bab akidah dan bab jenayah, insyaAllah. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak baik itu datang dari kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qul wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.